Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. China menegaskan bahawa negara itu telus mengenai data COVID-19-nya. Ia sebagai membalas kritikan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menyatakan negara tersebut tidak telus mengenai data dikongsikan. Negara tembok besar itu hanya merekodkan 23 kematian sejak Disember lalu biarpun kes jangkitan melonjak. Namun pengarah kecemasan WHO Michael Ryan memaklumkan organisasi global itu tidak mempunyai data lengkap dari China. Beijing bagaimanapun menegaskan China sentiasa berkongsi maklumat dan data yang relevan dengan masyarakat antarabangsa dengan sikap terbuka dan telus. Sementara itu, pelancong yang mengunjungi Thailand termasuk dari China tidak perlu melakukan ujian saringan COVID-19 sebelum berlepas. Ia antarausaha negara itu menarik lebih ramai kedatangan pelawat bagi memulihkan industri pelancongan. Menteri Kesihatan Awam Anutin Chanvirakul berkata, walaupun China mengalami lonjakan kes COVID-19, namun semua pelancong yang memasuki negara itu sewajarnya menerima layanan yang saksama. Tentera Junta Myanmar mendedikasikan kelahiran seekor gajah albino sebagai tanda hak untuk memerintah. Gajah yang diberi nama Ratanantaka itu dilahirkan di Rakhine tahun lalu. Ia membawa maksud negara dan kebahagiaan dalam bahasa Pali. Gajah ikonik itu kini ditempatkan di kawasan khas di ibu negara Naypyidaw. Kelahiran gajah putih atau albino dianggap sangat bertuah dan menjadi simbol kebaikan kuasa politik oleh kerajaan purba. Amerika Syarikat akan berhenti menggunakan perkataan Turki untuk semua urusan rasmi secara serta-merta. Sebaliknya bersetuju menggunakan perkataan Turki untuk menggambarkan negara itu dalam setiap bahasa. Menurut jurucakap Jabatan Negara Ned Price, perkataan Turki akan mula digunakan dalam konteks diplomatik dan hubungan rasmi termasuk komunikasi awam. Namun tidak melarang penggunaan ejaan lama Turki yang memberi pemahaman yang lebih meluas dan lebih difahami dalam kalangan warga Amerika. Pakistan memerlukan lebih $16 bilion untuk program pemulihan pasca banjir besar tahun lalu. Ketua Delegasi PBB dari Kementerian Luar Pakistan, Syed Haider Shah berkata, negaranya diharap dapat menampung separuh daripada jumlah itu melalui sumber domestik. Selebihnya bergantung kepada sumbangan luar. Dalam usaha memenuhi keperluan itu, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif dan Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres akan menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa di Geneva minggu depan. Ia bertujuan menggerakkan sokongan untuk membina semula Pakistan. Krisis kewangan dan peningkatan harga makanan di Mesir mendorong rakyatnya berjimat cermat dalam berbelanja. Di pasaraya, catuan dilakukan untuk menjaga stok barangan. Namun, saranan sebuah agensi kerajaan yang mengesyorkan rakyat memilih kaki ayam sebagai sumber protein alternatif mendapat kecaman meluas di media sosial. Tidak terkecuali dalam kalangan ahli parlimen Karim Al-Sadat, antaranya menyifatkan saranan itu sebagai satu tindakan di luar realiti krisis. Dalam pada itu, Colombia menjadi negara Amerika Latin pertama menamakan stadium bersempena nama legenda bola sepak Pele sebagai memenuhi permintaan Presiden FIFA Gianni Infantino. Berita itu diumumkan Gubernur Meta Juan Guillermo Zuluaga. Menerusi Twitter, beliau berkata sebuah stadium di bandar Villavicencio kini dikenali sebagai Belo Horizonte Rey Pele. Stadium itu berkapasiti 15,000 orang dan dirasmikan pada tahun 1958. Ia merupakan laman rasmi pasukan bola sepak Division 2 Llaneros FC. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City di landasan terbaik untuk mencabar pendahulu Liga selepas menewaskan Chelsea 1-0 pada aksi awal pagi tadi. Gol tunggal dijaringkan Riyad Mahrez pada minit ke-63. The Citizens kini di tangga kedua Liga mengutip 39 mata, berbeza 5 mata berbanding pendahulu Arsenal dengan 44 mata. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG merehatkan beberapa pemain bertaraf bintang dalam perlawanan menentang Châteauroux pada Jumaat. Menurut pengendali PSG, Christophe Galtier, antara direhatkan termasuk Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Neymar. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Rawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.